Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus sahaja dengan taklimat penyediaan pembentangan program amalan terbaik pengurusan sekolah bagi tahun 2021. Taklimat ini saya akan sampaikan dalam masa lebih kurang 15 minit. Kemudian nanti kita terus membuat sesi soal jawab sekiranya ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada slide yang pertama. Pertamanya, pihak PPD Mersing ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan sekalian kerana menjadi pilihan Pejabat Pendidikan Daerah Mersing dalam pembentangan program perkongsian amalan terbaik pengurusan sekolah bagi tahun 2021. Terusnya, dalam sesi ini kita akan membincangkan ataupun kita akan berkongsi tuan-tuan dan puan-puan 3 perkara pokok. Yang pertama, apakah matlamat program pembentangan perkongsian amalan terbaik pengurusan sekolah ini dilaksanakan. Kemudian kita nak berkongsi maklumat apakah garis panduan pembentangan yang perlu kita laksanakan. Dan yang ketiga, apakah kandungan pembentangan perkongsian amalan terbaik yang tuan-tuan dan puan-puan perlu laksanakan. Okey. Pertamanya kita pergi dulu matlamat program ini dilaksanakan. Apabila membincangkan tentang matlamat program, saya suka untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan melihat punca kuasa mengapa program ini dilaksanakan. Jadi punca kuasa program ini dilaksanakan merujuk kepada perancangan strategik organisasi ataupun PSO PPD Mersing 2021-2025, di mana di dalam perancangan strategik ini saya kira tuan-tuan dan puan-puan pun telah melihat PSO ini. Antara matlamat strategik dalam PSO ini adalah melahirkan kepimpinan pendidikan daerah Mersing yang berimpak tinggi. Yang pertama tu tuan dan puan-puan. Jadi itu adalah matlamat strategik mengapa program ini kita laksanakan. Di mana daripada matlamat ini kita ingin mencapai objektif strategik iaitu meningkatkan skor profil kompetensi kepimpinan pengetua dan guru besar daerah Mersing ke tahap 4. Itu antara objektif mengapa program pembentangan perkongsian amalan terbaik ini kita laksanakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pelan taktikal bagi mencapai matlamat strategik iaitu melahirkan kepimpinan pendidikan daerah Mersing yang berimpak tinggi. Kalau kita lihat dalam bulatan itu adalah kelompok ataupun kumpulan sasaran 2 di mana tuan-tuan dan puan-puan termasuk dalam kumpulan sasaran 2. Dan bila kita lihat sebenarnya bila kita membuat analisis skor profil kompetensi kepimpinan pengetua dan guru besar pada tahun 2020 melebihi 3.80. Tuan-tuan dan puan-puan lah orang yang memiliki skor kompetensi sebegitu. Jadi antara program yang perlu dilaksanakan kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh pihak PPD adalah yang pertama, program bimbingan sekolah berasaskan SKPMG2. Ini memang sering kita laksanakan dan kita terus laksanakan. Okey, program kedua untuk melahirkan kepimpinan pendidikan daerah Mersing yang berimpak tinggi adalah perkongsian amalan terbaik pengurusan. Yang ini yang kita nak laksanakan sebenarnya. Kemudian program yang ketiga adalah satu sekolah, satu video amalan pengurusan terbaik. Jadi harapannya dengan pembentangan ini nanti kita boleh menyediakan terus video. Bermakna untuk program yang kedua dan yang ketiga kita buat program 2 dalam 1. Kemudian program keempat yang kita susun untuk tuan-tuan dan puan-puan adalah program perantarbangsaan kepimpinan. Tapi yang ini mungkin kita tak dapat laksanakan pada tahun 2021 memandangkan kita masih lagi tertaluk dengan SOP COVID-19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tanya mengapa program ini dilaksanakan, sudah tentulah dia termasuk dalam PSO PPD Mersing, iaitu dalam inisiatif mengadakan program perkongsian amalan terbaik pengurusan yang nombor 2 itu. Dan juga nombor 3, satu sekolah, satu video amalan pengurusan terbaik yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi seterusnya. Okey, sebenarnya apakah panduan pembentangan secara umum?
Jadi antara panduan pembentangan, yang pertama tuan, pembentangan kita ini mestilah pembentangan yang menjurus kepada pengurusan sekolah ketika PDPR yang termasuk dalam standard 1 ataupun standard 2 ataupun standard 3 dalam SKPMG 2. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih mana-mana saja tema pengurusan yang sesuai dengan PDPR, tetapi tidak termasuk tema standard 4. Standard 4 bermakna kita elakkan daripada perkongsian amalan terbaik untuk subjek-subjek tertentu. Kerana itu mungkin boleh dilakukan oleh GKMP ataupun guru-guru mata pelajaran. Tapi untuk kita, tema kita lebih kepada pengurusan sekolah ketika PDPR, menjurus pada standard 1, standard 2 atau standard 3. Contohnya, contoh yang boleh kita kongsi sekiranya kita nak mengambil tema bagaimana kita melaksanakan pengurusan pemantauan PDPR di sekolah. Itu contohlah. Ataupun bagaimana kita nak berkongsi amalan terbaik, kita nak memastikan SPL, KPM, semua guru mengikut mengikut kehendak KPM. Ataupun bagaimana kita mengadakan program meningkatkan kehadiran pelajar-pelajar ke kelas PDPR. Okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan ketika PDPR. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pembentangan yang kita jangkakan tak panjang, hanyalah 10 minit sahaja. Kemudian tarikh pembentangan yang kita cadangkan adalah pada 13 hingga 14 Oktober 2021, iaitu tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masa lebih kurang sebulan seminggu. Dan tarikh 13 hingga 14 Oktober ini dianggap selesalah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sekolah menengah, pengetua ya. Kerana kita adakan program ini seminggu selepas naik sesi persekolahan secara bersemuka. Dan antara panduan yang keempat yang penting adalah pembentangnya mestilah dibentangkan oleh pengetua atau guru besar, iaitu tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai skor profil kompetensi yang melebihi 3.80 pada tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan orangnya yang membentangkan perkongsian amalan terbaik. Dan kita canangkan juga agar medium pembentangan dalam bentuk video. Dalam bentuk video bermakna macam sekarang lah. Saya dah rakamkan siap-siap menggunakan PowerPoint dan saya rakamkan siap-siap. Maka saya bentangkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Begitulah konsep ataupun kaedah medium pembentangan yang tuan-tuan dan perempuan perlu buat. Supaya nanti akhirnya kita telah pun dapat menyediakan satu video, satu sekolah untuk perkongsian pengurusan terbaik. Ya. Okay, tuan-tuan dan perempuan, kita pergi slide seterusnya, iaitu kandungan pembentangan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kalau tengok di belakang ini, sebenarnya dalam pembentangan perkongsian amalan terbaik nanti, tuan-tuan dan perempuan perlu bentangkan sebanyak 10 aspek. 10 aspek, tuan-tuan dan perempuan. Aspek yang pertama, tuan-tuan, yang pertama ke atas sekali itu adalah tajuk. Tajuk yang perlu kita tampilkan. Biasanya tajuk yang kita tampilkan adalah tajuk yang bila orang baca, orang rasa macam nak tahu lebih mendalam lagi. Jadi tajuk yang kita pilih perlulah tajuk-tajuk yang menarik, nampak simple tapi menarik, supaya orang lebih suka untuk mendalami lagi apa maksud tajuk tersebut. Kemudian aspek yang kedua adalah biodata tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan adalah pembentang, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu kongsi biodata tuan-tuan dan puan-puan. Nyatakanlah sejarah tuan-tuan dan puan-puan, perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun kongsi juga pencapaian tuan-tuan dan puan-puan supaya menjadi inspirasi kepada PGB yang lain. Kemudian aspek yang ketiga adalah pengenalan lokasi amalan terbaik. Bermakna mungkin bagi pengetua ataupun guru besar yang baru yang mungkin baru sebulan berpindah ke sekolah, sudah tentulah belum sempat lagi mengadakan amalan terbaik untuk sekolah yang baru. Tak kisah, kita boleh mengambil amalan terbaik di sekolah lama kita untuk kita share kepada rakan-rakan kita. Jadi pengenalan lokasi amalan terbaik tadi adalah sekolah yang sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian aspek yang keempat adalah mengenal pasti cabaran ataupun masalah ataupun isu yang cuba kita selesaikan. Mungkin banyak tetapi kita nak pilih satu. Mungkin kita nak pilih dua ataupun mungkin kita nak pilih tiga.
Kemudian aspek yang seterusnya adalah kita nak menentukan punca masalah. Kita dah kenal pasti masalah, kemudian kita nak share macam mana kita menentukan punca masalah, dan daripada situ kita menentukan projek ataupun program yang kita nak pilih berdasarkan punca masalah untuk kita selesaikan isu. Tuan-tuan dan perempuan, beza kalau kita tengok kat sini, ada perkataan projek, ada perkataan program. Okey, apa beza antara projek dengan program? Projek adalah satu intervensi sahaja. Tetapi kalau dah banyak intervensi, dah banyak projek dan kita rangkumkan dalam satu usaha, maka usaha itu dipanggil sebagai program. Jadi program tu, dalam satu program ada banyak projek yang kita nak laksanakan supaya kita dapat selesaikan lebih daripada satu isu yang kita sudah pilih. Okey, kemudian apabila kita dah menentukan program, kita nyatakan matlamat dan juga objektif program tersebut, di mana sudah tentulah dia akan menjawab kepada mengatasi masalah yang telah kita pilih. Dan akhirnya kita akan menerangkan dengan lebih detail bagaimana PDCA dilaksanakan sepanjang berlakunya amalan terbaik tersebut. Dan seterusnya, kita kongsi tentang impak dan keberkesanan program. Seterusnya, kita membuat rumusan. Dan itulah penutupnya di situ. Kemudian di akhir daripada pembentangan tuan-tuan dan perempuan, kita akan buat sesi Q&A secara live. Kalau pembentangan tadi kita buat secara rakaman, tamat saja rakaman tersebut, ataupun dalam bentuk video, tamat saja video tersebut, kita akan buat sesi Q&A. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita pergi lebih detail sedikit satu persatu. Saya bagi contoh-contoh dari sekolah-sekolah lain untuk sama-sama kita mendapatkan idea. Okey, ini adalah contoh layout tajuk yang boleh kita persembahkan. Tak kisah tuan-tuan dalam bentuk macam mana sekalipun, ini saya nak bagi idea sahaja. Ada tajuk, kemudian ada muka pengetua, kemudian ada sikit dia punya masa dia, bila kita buat pembentangan, kan? Ini contoh dia lah, contoh dia. Dan tajuk ni pun agak simple, Ladap Ad Online. Jadi orang nak tahu apa itu Ladap Ad Online. Okey, ini contoh dia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat lebih menarik daripada yang ini. Terusnya, ini adalah contoh layout biodata PGB, kan? Tuan-tuan dan perempuan boleh buat lebih menarik lagi lah, okay. Terusnya, pengenalan lokasi amalan terbaik ataupun latar belakang sekolah tempat kita menjalankan amalan terbaik. Ini contoh saja yang dibuat dalam bentuk infografik, tuan-tuan dan perempuan. Seterusnya, aspek seterusnya mengenal pasti cabaran, masalah ataupun isu. Okey. Ini adalah contoh sekolah yang yang telah melaksanakan program ini, di mana dia mengenal pasti cabaran, masalah dan isu ni dengan cara brainstorming, dengan cara pemerhatian, semakan dan seterusnya lah. Macam-macam kaedah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih kaedah yang sesuai dengan sekolah tuan-tuan, dan akhirnya daripada proses brainstorming, pemerhatian, semakan dan sebagainya, maka dia memilih satu isu yang besar yang dia nak selesaikan, iaitu nak meningkatkan kualiti GPMP mata pelajaran matematik dan sains dalam SPM, kerana data menunjukkan itu adalah aspek yang perlu perbaiki. Ini contoh bagaimana dia mempersembahkan kaedah dia nak mengenal pasti cabaran ataupun masalah ataupun isu. Okey. Aspek seterusnya tuan-tuan dan perempuan, aspek menentukan punca masalah. Okey, ada satu sekolah tu dia melihat data SKPMG2 di atas tu, melihat data SKPMG2, dan dia dapati bahawa daripada data tersebut, isu ataupun masalah yang dihadapi adalah PDPR guru kurang berkesan. Jadi, dia pergi ke peringkat yang kedua, apa sebenarnya punca masalah PDPR guru kurang berkesan? Maka, sekolah ini menggunakan tools tulang ikan Ishikawa. Dan sebenarnya tool tulang ikan Ishikawa ni merupakan satu tool yang paling mudah untuk kita gunakan, dan saya cadangkan kepada tuan-tuan dan perempuan supaya menggunakan tulang ikan Ishikawa ni dalam kita menentukan punca masalah bila kita membuat pembentangan. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada kaedah lain,
Terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Okey, daripada Tula Ika Ishikawa, sekolah ini telah menganalisis dan menyenaraikan, semua punca-punca masalah. Disenaraikan semua punca-punca masalah supaya nanti dia boleh lihat mana punca yang boleh diselesaikan, mana punca yang terpaksa ditinggalkan sebab di luar kawalan sekolah tersebut. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Dan daripada analisis punca masalah tadi, kita menyenaraikan, okey, mana projek yang sesuai dengan punca-punca masalah tadi supaya kita boleh membuat pilihan. Punca yang tak boleh kita nak selesaikan, kita tolak tepi. Jadi kita sediakan ataupun menyenaraikan projek-projek ataupun program yang sesuai dengan punca-punca masalah yang boleh kita selesaikan. Jadi ini adalah contoh senarai-senarai projek, mungkin ada 5 projek yang disenaraikan, hasil daripada brainstorming, hasil daripada undian, hasil daripada soal selidik. Banyak sekolah ini menyenaraikan projek yang dia nak buat, tetapi akhirnya dia menentukan hanya beberapa sahaja projek yang dia nak laksanakan, mungkin 2, mungkin 3, dan kaedah yang boleh kita gunakan daripada banyak-banyak projek yang kita senaraikan tadi, apa projek utama yang kita nak laksanakan, kita boleh menentukan ataupun kita boleh menggunakan tool-tool yang tertentu bila kita nak membuat pemilihan ataupun penentuan projek mana yang paling utama kita nak buat. Mungkin kita boleh mendapatkan hasil daripada minit mesyuarat, daripada brainstorming, soal selidik, Ada sekolah dia suka menggunakan metric ranking, kan. Kemudian ada sekolah menggunakan carta impak, diamond nine, spec dan sebagainya. Terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan nak menggunakan tools mana untuk berkongsi dengan rakan-rakan pengetua lain, apa kaedah yang kita gunakan bila kita nak menentukan projek yang kita nak buat. Okey, tuan-tuan dan perempuan, akhirnya daripada dapatan mesyuarat, brainstorming dan seterusnya, kaedah-kaedah yang digunakan itu, sekolah ini telah memilih program Learn at Online. Ini contoh saja tuan-tuan dan perempuan. Okey, aspek seterusnya, matlamat dan objektif program atau projek. Apabila kita telah mengenal pasti projek-projek ataupun intervensi yang kita nak buat, maka kita menulis pernyataan tentang matlamat dan juga objektif program kita. Mungkin boleh tulis dalam bentuk ayat macam ni, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk yang ujung sana tu, yang tepi sana tu adalah dalam bentuk infografik. Terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan, ya. Okey, seterusnya PDCA. Bila kita dah nyatakan matlamat dan objektif, sudah tentulah kita akan melaksanakan program tersebut, dan maka proses PDCA perlulah ditunjukkan dengan detail, tuan-tuan dan perempuan. Bila kita nak sebut tentang PDCA, P itu adalah plan, perancangan projek. Jadi kita cadangkan tuan-tuan dan perempuan menyatakan ataupun membuat pembentangan tentang perancangan projek ini menggunakan tools yang tuan-tuan selesa. Sama ada nak menggunakan carta Gantt, ataupun nak menggunakan PSO, ataupun nak menggunakan pintas. Tetapi kami mencadangkan sekiranya tuan-tuan dan perempuan sudah terdedah dengan TS25, gunakanlah tool pintas dalam menerangkan perancangan projek. Okey, kita pergi aspek yang belah atas tu, iaitu do. Do ni bermakna tindakan-tindakan yang kita laksanakan, langkah-langkah yang kita laksanakan daripada A sampai Z secara tersusun. Tuan-tuan dan perempuan terangkan dengan detail supaya pengetua dan guru besar yang lain dapat mendengar ataupun memahami apakah proses-proses kerja ketika do itu dilaksanakan. Kemudian dalam masa yang sama juga, apakah kaedah yang tuan-tuan gunakan untuk mengawal projek ataupun check mengawal projek. Jadi antara tool yang kita cadangkan, tuan-tuan boleh gunakan OPPM. Ini dah biasa bagi TS25, OPPM. Tetapi kalau tuan-tuan selesa dengan jadual kawalan, senarai semak, sistem data, teruskan, tidak ada masalah. Tapi kita mencadangkan seeloknya gunalah OPPM dalam tuan-tuan dan perempuan menerangkan bagaimana tuan-tuan dan perempuan membuat kawalan projek. Kemudian sudah tentulah akhir sekali, apabila kita dah laksanakan, kemudian kita dah membuat kawalan, sudah tentulah mungkin ada beberapa aspek yang kita membuat penambahbaikan. Tuan-tuan dan perempuan boleh terangkan apakah penambahbaikan yang tuan-tuan laksanakan ketika berlangsungnya projek yang tuan-tuan dan perempuan lakukan
ketika masa tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi seterusnya lah impak. Ataupun impak dan juga keberkesanan program, sharekan juga data-data yang menunjukkan berlakulah peningkatan ataupun selesailah masalah yang telah kita kenal pasti tadi dalam bentuk, mungkin dalam bentuk jadual berdata, bentuk graf, bentuk catapai ataupun bentuk pernyataan, infografik dan sebagainya. Supaya nanti pengetua guru besar boleh nampak, oh berkesan program ini sebenarnya, dan kita pun berpuas hati dengan program yang kita buat, dan itulah impaknya sebenarnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya rumusan. Ini rumusan ini sebagai penutup lah. Di mana dalam rumusan tadi kita membuat penggulungan semula bahawa sebenarnya program yang kita laksanakan tadi telah mencapai matlamat. Objektif dia pun telah tercapai, iaitu apa objektif dia? 1, 2, 3, 4 telah tercapai. Kemudian dalam slot rumusan ini juga kita boleh memberi penghargaan kepada individu-individu yang membantu kita sepanjang kita melaksanakan projek amalan terbaik tadi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh juga share dengan kami, mungkin ada cadangan-cadangan penambahbaikan yang tuan-tuan rasa perlu share kepada kami, kan? Dah laksanakan, nampak kesan, tapi mungkin ada lagi yang mungkin boleh ditambah baik untuk kesan yang lebih baik lagi. Dan akhir sekali, harapan tuan-tuan terhadap projek ini. Mungkin projek ini tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan dia sebagai projek PBD, projek negeri, projek kebangsaan dan seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup setakat ini dulu taklimat penyediaan pembentangan program amalan terbaik pengurusan sekolah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakannya dengan gembira, tidak ada tekanan, seronok, sebab kita nak share ilmu yang telah kita aplikasikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Sekian, terima kasih.